Salam sejahtera Miss Sarojini. Nama saya Yo Chao Ying dari kumpulan 4. Izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Mereka ialah Tan Yen Jin, Chen Kuan Teng, Hao Shixin, Hao Qing Tian, Te Wei En, dan Leong Hui Qing. Video kami akan bermula sekarang. Bagi asal-usul bahasa Melayu, filem bahasa Australia dipecahkan kepada 3 cabang, iaitu Rumpun Austro-Asia, Rumpun Austronesia, dan Rumpun Cina-Tibet. Di sini, kita berfokus kepada Rumpun Austronesia yang menjadi induk kepada bahasa Melayu. Rumpun Austronesia dipecahkan kepada 2 cabang, iaitu Rumpun Austronesia Barat dan Rumpun Austronesia Timur. Dalam Rumpun Austronesia Barat, terdapat keluarga Indonesia yang mempunyai 2 pecahan subkeluarga di bawahnya, iaitu subkeluarga Indonesia Pusat dan subkeluarga Filipino Formosa. Bagi Rumpun Austronesia Timur, dipecahkan kepada 3 keluarga yang bernama keluarga Melanesia, keluarga Micronesia, dan keluarga Polynesia. Bahasa merupakan lambang bunyi yang digunakan dalam komunikasi oleh sekumpulan manusia. Apabila melihat orang Melayu, mereka dikatakan berasal dari Indo-Austronesia. Oleh hal yang demikian, bahasa Austronesia dianggap bahawa induk kepada bahasa Melayu. Terdapat beberapa definisi bagi perkataan Melayu, iaitu pengembara Cina mencatatkan bahawa bahasa yang digunakan di Sumatera, iaitu Kunlun, dipercayai merujuk kepada bahasa Melayu kuno. Yang kedua ialah perkataan Melayu daripada perkataan Malaya, kependekan bagi Himalaya yang bermakna tempat yang bersalji. Akhirnya, perkataan Malaya Pura yang bermaksud Kota Melayu atau Kerajaan Melayu mungkin asal perkataan Melayu. 2 fungsi bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Bahasa kebangsaan ialah bahasa yang diangkat menjadi bahasa utama sesebuah negara yang berdaulat dan lazimnya digunakan sebagai bahasa rasmi negara tersebut. Bahasa kebangsaan biasanya digunakan untuk wacana politik dan undang-undang dan ditetapkan di dalam sesebuah kerajaan. Yang mempunyai ciri-ciri kebangsaan negara berkenaan di samping berpotensi besar untuk menyatupadukan berbagai kaum yang tinggal dalam negara tersebut. Manakala, bahasa rasmi adalah bahasa yang digunakan dalam urusan rasmi dan pentadbiran kerajaan bagi sesebuah negara. Ya, tidak semestinya bahasa kebangsaan kerana bahasa rasmi ini penggunaannya semata-mata untuk tujuan tertentu yang tidak perlu dikaitkan dengan nasionalisme. Pemilih bahasa rasmi tidak semestinya bahasa tempatan atau peribumi tetapi boleh dipilih daripada bahasa asing. Inilah 2 fungsi bahasa Melayu. Salam sejahtera, nama saya Chen Kuan Teng. Saya mewakili ahli 2 dalam projek ini. Hari ini saya akan membincangkan fungsi bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Sebagai permulaan, saya akan membincangkan fungsi bahasa ilmu. Bahasa Melayu tetap mempunyai peranan sebagai bahasa ilmu dan dalam dunia abad ke-21. Namun, kejayaan bahasa Melayu dalam tugas ini amat bergantung pada kesediaan pengamal bahasa Melayu untuk menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa ilmu. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan moden akan tetap kekal walaupun tidak dinafikan bahawa di negara ini, bahasa Inggeris turut berfungsi sebagai bahasa untuk menimba ilmu. Keadaan ini tidak bercanggah kerana sudah menjadi dasar pendidikan negara untuk menghasilkan pelajar yang dibahasa sifatnya. Itulah sebabnya bahasa Inggeris diperkenalkan sebagai mata pelajaran sejak tahun 1 sekolah rendah supaya pelajar menerima pendidikan bahasa Inggeris selama 11 tahun dan sepatutnya telah menguasai bahasa tersebut dengan baik.
Jika rasa mega terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tidak akan dan jika semua pihak lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris, lama-kelamaan fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu akan berkurangkan. Tetapi, kerana orang Melayu memang optimistik sifatnya, berdasarkan kejayaan bahasa Melayu dalam 30 tahun yang lalu, potensi yang ada bagi bahasa Melayu untuk kekal sebagai bahasa ilmu amat cerah. Seterusnya, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan merupakan senjata paling ampuh dalam merealisasikan konsep satu Malaysia. Perpaduan atau solidariti dapat ditafsirkan sebagai satu proses yang menyatupadukan rakyat dan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Kamus Dewan 1994 mendefinisikan perpaduan sebagai pengambungan, pelaburan, penyesuaian, kekokohan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan sebagainya. Oleh itu, dapatlah diartikan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan ialah bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai alat perhubungan di dalam lingkungan satu kelompok manusia yang berfungsi sebagai alat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum dalam sebuah negara. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Tan Yen Chin, ahli 3 untuk terangkan satu fungsi yang dipilih beserta contoh-contoh di Malaysia. Fungsi utama bahasa kebangsaan secara khusus adalah untuk menyalakan lambang inspirasi dan semangat kebangsaan dan kemerdekaan. Tidak ketinggalan juga pengisian bahasa kebangsaan juga dapat bertindak sebagai alat perhubungan dan seterusnya akan menghasilkan satu kumpulan bersama masyarakat yang mempunyai pandangan hidup yang hampir sama. Bahasa kebangsaan juga adalah digunakan untuk perpaduan dalam kalangan warga negara kerana mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Pada 13 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan. Sebuah negara yang merdeka memerlukan satu bahasa kebangsaan untuk menjadi dasar satu identifikasi nasional. Jawatan kuasa yang merangka perlembagaan persekutuan yang diketuai oleh Lord Reid sedar pering pentingnya bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia. Justeru, perkara 152 perlembagaan persekutuan telah meruntukkan bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya ialah Leong Hui Ching. Saya akan menerangkan apakah usaha boleh mempertahankan bahasa Melayu. Usaha mematapatkan bahasa Melayu perlu disokong semua pihak kerana ia dilihat sebagai salah satu medium ikatan perpaduan antara kaum di Malaysia. Usaha pertama yang boleh mempertahankan bahasa Melayu ialah menerbitkan buku, seni dan kantongan dalam bahasa Melayu. Pihak seharusnya menggalakkan penerbitan buku bacaan serta kantongan digital yang menggunakan bahasa Melayu. Usaha kedua ialah membentuk sistem pendidikan kebangsaan. Kementerian Pendidikan wajib menyediakan latihan dalam perkhidmatan kepada semua guru untuk membolehkan mereka mencapai tahap penguasaan bahasa Melayu yang tinggi. Selain itu, guru patut menggunakan pelbagai bahan kreatif dan inovatif mengajar bahasa Melayu supaya pelajar yang peringkat prasekolah, sekolah rendah serta menengah menjadikan sebagai pengalaman yang menarik dan tidak dapat dilupakan. Akhir sekali, usaha yang boleh mempertahankan bahasa Melayu ialah menganjurkan aktiviti tentang bahasa Melayu di Malaysia. Semua pihak hendaklah tindas balas menganjurkan
aktiviti sama ada antara bangsa atau domestik secara aktif untuk menarik penyertaan peserta daripada serata dunia dan memperkenalkan bahasa Melayu di peringkat dunia. Penting kata, usaha yang dicatatkan di atas berharap boleh mempertahankan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya adalah Terry Ng, ahli 5 untuk projek ini. Saya akan membincangkan 2 faktor yang melakukan bahasa Melayu semakin dilupakan. Faktor pertama adalah bahasa Melayu selalu dipandang rendah oleh masyarakat Melayu. Pada masa kini, ramai orang Melayu beranggapan bahawa bahasa Inggeris lebih penting daripada bahasa Melayu. Kerana bahasa Inggeris adalah bahasa antarabangsa dan bahasa Melayu merupakan perkara yang mudah dipelajari. Selain itu, mereka juga beranggapan bahawa penutur bahasa Inggeris lebih tinggi kelasnya berbanding dengan bahasa Melayu. Faktor kedua ialah pendidikan. Semua universiti swasta di Malaysia mengajarkan menggunakan bahasa Inggeris. Ini kerana di tempat kerja diwajibkan menggunakan bahasa Inggeris juga. Sebagai contoh, jika pelajar belajar perakaunan dalam bahasa Melayu, mereka masih perlu membuat kerja perakaunan menggunakan bahasa Inggeris di syarikatnya. Ini menjadikan rakyat Malaysia berfikir bahawa bahasa Inggeris lebih penting dan lupa kepentingan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Nama saya Hao Chin Tian. Hari ini saya nak ucapkan mengapa bahasa Melayu semakin dilupakan. Yang keisi ketiga, bahasa di Malaysia adalah mempunyai 3 pelbagai jenis, iaitu bahasa Cina, bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Itulah sebab kita ada pelbagai bahasa yang rojak dalam kalangan orang Melayu telah memperlihatkan bahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa asing sebagai bahasa Cina, bahasa Inggeris dan sebagainya. Malahannya, bahasa Melayu semakin dipinggirkan oleh masyarakat Melayu ke belakang ini. Antara sebab bahasa Melayu semakin dipinggir ialah masyarakat Melayu memandang rendah terhadap bahasa Melayu. Mereka bersikap mengumumkan bahasa lain khusus bahasa Inggeris. Akhirnya, mereka menganggap bahasa Melayu kurang penting untuk mereka. Hal ini demikian kerana mereka menganggap bahasa Inggeris bukan sahaja penting untuk pertukaran dengan rakyat asing, malah turut dilihatkan sebagai lambang ketinggian taraf mereka. Oleh itu, bahasa lain yang dianggap penting telah menyebabkan masyarakat memandang rendah terhadap bahasa Melayu. Kesimpulannya, bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda bagi masyarakat Melayu. Walau bagaimanapun, pelbagai langkah harus diambil untuk mendaulat bahasa Melayu supaya tidak dipinggir oleh masyarakat. Sekian, terima kasih.